My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal dalam juz yang ke-8 surah Al-A'raf halaman 154 yang kita doakan ia terus memberi inspirasi, terus memberikan peringatan kepada kita sebagaimana yang kita telah lihat beberapa hari ini tentang kisah Adam dan juga Iblis, dan ini adalah sejarah kita sebagai Bani Adam, sebagai umat manusia, agar pelanduk biasanya dia kadang-kadang lupa perangkap, tetapi perangkap tidak lupakan pelanduk. Allah ingatkan, Allah bawakan agar kita sebagai manusia jangan lupa kepada perangkap syaitan, perangkap iblis yang sudah pun berazam ya, memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala minta ditangguhkan akan membawa umat manusia kepada kesesatan. Tetapi bagi kita, apabila kita bersama dengan hidayah, maka insya-Allah kita akan terpelihara. Jadi kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Ustaz ya. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, kita ingin meneruskan hari ini dengan surah Al-A'raf bersama dengan sidang pendengar, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang berada di rumah. Dan insya-Allah ya, mungkin satu soalan yang penting untuk dijawab untuk halaman 154 ini, berapa kalikah Allah mengulang perkataan ya Bani Adam? Ya, mungkin di Facebook tuan-tuan boleh type kan, sama ada 3 ke, 4 ke, 2 ke, 5 ke, berapa kali. Dan ini adalah satu seruan daripada Allah SWT yang kita belajar semalam, iaitu bila Allah mengatakan ya Bani Adam ini, kita diminta mengimbau sejarah kita, jangan lupa identiti kita, khawatir kita ini akan gagal kalau tidak kenal apakah cabaran sebenar dalam kehidupan kita seharian. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah memulakan majlis kita pada hari ini. Kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa diberikan hidayah ya. Setiap hari kita ingin menyuntik ya diri kita dengan vaksin syifa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia tidak boleh diabaikan ya, walaupun sebulan, seminggu, kalau boleh kita setiap hari. Dan minimumnya ialah apabila kita membacanya di dalam solat. Malah itulah puncak kepada pembacaan ataupun
Quran yang memberi kesan. Di dalam solat kita baca Al-Fatihah dan diikuti dengan ayat-ayat lain sama ada oleh imam ataupun sendiri yang kita baca. Jadi pada hari ini kita akan melihat pada halaman 154 apakah sinopsis bagi halaman ini. Mari sama-sama kita saksikan. Bermula pada ayat yang ke-31 hingga 32, Allah menyambung kepada seruan kepada Bani Adam untuk berhias dan makan makanan yang elok, yang enak, yang sedap. Ya. Dan pada ayat yang ke-33, pokok-pokok yang diharamkan pada manusia, ya, ataupun asas-asas, ya. Ini bukan pokok yang kita tengok hijau tu, ya. Pokok atau asas yang diharamkan pada manusia. Pada ayat 34, ajal setiap umat dan individu ditetapkan oleh Allah, tidak boleh dianjakkan, tetapi apakah yang penting kita fahami tentang ajal tersebut. Dan pada ayat 35 hingga 36, apa yang difirmankan melalui rasul dan peringatan kepada yang mendustakan, ya, sesiapa yang tidak mahu mengikut kepada panduan untuk kita sebagai Bani Adam. Dan pada ayat 37 nanti kita akan melihat akibat daripada mendustakan kebenaran. Jadi insya-Allah hari ini kita ingin melihat kepada ayat 31 hingga 34 dahulu. Kita baca dan kita sama-sama semak bagaimanakah intipati daripada halaman 154 ini. Disilakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, semua pecinta Al-Quran dan pecinta kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera kepada sahabat-sahabat yang belum lagi Muslim, untuk sama-sama kita belajar ilmu atau wahyu daripada kalam ilahi, panduan dalam kehidupan kita. Inilah adalah sumber kebenaran dalam kehidupan kita. Kita nak belajar untuk memahami makna-makna Al-Quran, makna-makna setiap patah kalimah ayat dalam Al-Quranul Karim. Terjemahan, satu terjemahan. Apabila dicerahkan lagi makna seluruh muka surah ataupun ayat itu, dia akan mencerahkan kita, dia akan menghubungkan kita bagaimana kita nak berada di atas muka bumi ini sebagai petunjuk jalan kepada kita semua, insya-Allah. Ayat 31 hingga 34 saya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون
ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 31 hingga 34 Ustaz ya. Jadi ini adalah ayat yang menyambung kisah tentang Nabi Adam. Kalau semalam kita sudah pun melihat beberapa kali Allah menyeru dengan ya bani Adam pada ayat yang ke-26, pada ayat yang ke-27, dan pada hari ini kita melihat sekali lagi ya bani Adam khudhu, ya ambillah zinatakum inda kulli masjid, iaitu ambillah perhiasan, maksudnya pakaian kita yang cantik-cantik, ya, kita pakai wangi-wangian, ya, yang terbaik, maksudnya inda kulli masjid, ya, inda kulli masjid, iaitu ketika memasuki masjid, dan Allah mengatakan waqulu washrabu wala tusrifu. Jadi ini adalah kesinambungan daripada apa yang telah kita tengok semalam, ya, iaitu Allah menyatakan tentang jauhi perkara yang keji dan kenakan pakaian yang cantik, warisha. Dan pada hari ini kita melihat pada seruan pada ayat 31, nak pergi ke masjid itu pakailah pakaian yang baik, ya, dengan perhiasannya. Jadi menarik perkara ini pasal apa? Mungkin dalam kes sekarang Ustaz, ya, kadang-kadang ada orang bekerja, dia pakai pakaian cantik, lepas tu nak pergi ke masjid untuk solat, teruskan, ya. Tapi kalau katakan ada yang pergi main bola ke, kan, ataupun lepas masak-masak berbau-bau baju tu, lepas tu dia pergi ke masjid. Ayat ini menegur kepada saya, kepada tuan-tuan, ya. Kadang-kadang pergi nak menghadap kepada raja, kita pakai mesti cantik-cantiknya. Tetapi kalau menghadap kepada raja segala raja, sebenarnya Allah kata di sini khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau ada bau minyak wangi yang terbaik tu dikenakan sebelum pergi ke masjid, bukannya sambil-sambil itu sahaja. Ini penting. Kerana apa? Kerana ini melambangkan kepada kita ini menghargai Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita. Ya, kita bukan macam iblis, kan? Iblis ini dia benda-benda kotor, ya, benda-benda syaitan ni dia suka benda-benda kotor yang berbau busuk, semua benda-benda itu kita ingin jauhi, dan ia dimanifestasikan dengan kebersihan, dengan zinatakum, dengan perhiasan yang kita maklum daripada ayat 31. Sekali Allah bawakan sekali waqulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah wala tusrifu. Apa maksud makan minumlah? Maksudnya kita boleh enjoy, okay, boleh bergembira di atas muka bumi ini untuk makan dan minum. Pasal bila kita bercakap makan dan minum ini dan pakaian yang cantik ini adalah mata', Ustaz, ya, di dunia ini. Kita dah belajar semalam, ya, tentang istilah mata', iaitu pada ayat yang ke-24 bila Nabi Adam dan Hawa dihalau ataupun diturunkan ke bumi ini. Jadi wa mata' ini bila Allah kata Allah bagi mata', maksudnya kita kena gunakan. Boleh makan, boleh minum, tapi ada wala tusrifu. Jangan melampau, innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi boleh makan, ya, pasal ada orang kata bahawa kita tak payah makanlah atas dunia ini, yang sedap-sedap ni tak payahlah, kan, ataupun yang cantik-cantik tak payahlah. Sebenarnya Allah kata sila, kan, yang penting wala tusrifu. Apa maksud tusrifu? Jangan melampau pada perkara walaupun baik. Kalau tabdhira itu maksudnya melampau pada perkara yang tak baik. Contohnya kalau kita ada makanan kita ambil banyak-banyak, itu adalah membazir. Tetapi kalau makanan tu semua kita ambil, ya, semua kita ambil, tapi memang halal, tak ada masalah, tetapi melampau-lampau, Allah kata kat sini wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Terutama bahagian makan dan minum tadi, tapi juga untuk pakaian tadi. Tak payahlah nak pakai sampai gelang pada perempuan hajah contohnya, pasal nak pakai perhiasan, gelang sampai sini, kan. Bila angkatnya dreng macam tu, tak payah, ya. Jangan melampaulah, ya. Tapi maksudnya pakai pakaian yang perhiasan yang cantik, yang terbaik bila kita pergi ke masjid. Jadi kalau kita banding dengan zaman di musyrik Mekah itu, mereka kata kalau makin lagi dekat dengan iman, makin lagi tak payah berpakaian. Itu yang bertawaf mereka itu tanpa pakaian. Kerana apa? Mereka kata bahawa pakaian ini seperti najis, dia tidak original. Kita ni original kita masa keluar perut ibu kita itu tak ada pakaian, jadi tak payah berpakaian. Dia pakai logik dia sendiri, dia tak ingat bahawa dalam syurga itu orang berpakaian.
Nabi kan kalau kita tengok surah Waqiah cerita tentang pakaian macam-macam Ustaz yang cantik-cantik. Jadi itu lambang kepada apa? Bila kita berpakaian menutup aurat cantik-cantik, ini adalah lambang kepada apa? Lambang kita preview ke syurga. Jadi kita kena dah berperangai ahli syurga lah. Tak naklah berperangai dengan ahli yang tidak diizinkan Allah mendapat rahmat. Ayat 32 Allah menyatakan, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah? Ya, di sini terjemahannya perhiasan daripada Allah, tapi istilah yang digunakan dalam ayat ini zinatallah. Maksudnya apa? Zina pakaian, ya, kalau kehidupan kita ada cantik-cantik ini adalah bukan sekadar alah ini membazir je ni kan, alah nak suka-suka cantik-cantik je, nak menunjuklah. Zinah ini bukan daripada syaitan. Zinah ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allati akhraja li'ibadihi. Dikeluarkan, diberikan kepada hamba-Nya. Jadi siapa yang haramkan? Pasal ada orang yang haramkan makan makanan sedap Ustaz ya, ataupun tak payahlah pakai cantik-cantik ya, kita pakai biasa-biasa dah cukup. Sebenarnya ini bila kita dapat menghargai kecantikan ini, kita sekali lagi Allah nak bawakan kita agar kita dapat preview dah bila kita baca surah Waqiah, surah-surah yang menerangkan pasal syurga ya, kita akan nampak ya Allah, kalau di sini saya amat senang dengan pakaian dan makanan yang sedap, apatah lagi bila sampai di sana. Cuma di sini kita tidak boleh tusrifu. Pasal satu ialah apa? Satu, kerana kita berada di dunia ini, kalau kita makan minum sahaja, kita tak buat kerja lain. Satu. Yang keduanya, wala tusrifu ini, pasal di sini Ustaz, melampau. Kalau kita tusrifu ini, kita boleh sampai sakit. Di akhirat nanti tak ada dah. Makanlah majak mana sekalipun ya, tidak ada tandas, tidak pergi toilet ya, tidak pergi tandas, itu tidak sakit, kerana di sana adalah tempat untuk berhibur khalidina fiha abada ya. Tapi di sini wa mataun ilahin, dia sampai satu masa saja. Jadi kita kena jaga. Dia ada pantang larang ya, seperti Nabi Adam tu ada pantang larang untuk pergi ke pokok tersebut. Kita jaga pantang larang, harapnya itu akan membawa kita untuk terus menghargai wattayyibati minar rizqa ya, menghargai kepada yang baik-baik daripada rezeki yang Allah berikan. Qul hiya lil ladzina amanu, katakanlah itulah yang diberikan pada orang yang beriman pada kehidupan di dunia, khalisatan yaumal qiyamah. Menarik perkara ini, iaitu bercakap tentang perhiasan, makanan, rezeki yang baik ini. Orang beriman dapat di dunia ini, dapat. Tetapi ia hanya khusus kepada orang beriman di hari kiamat. Siapa yang tak dapat? Khalisah itu maksudnya hanya bagi orang yang beriman. Siapa yang tak dapat? Orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itu sebabnya bila kita melihat tadi tentang pakaian, makanan yang sedap-sedap itu, Allah kata sila ambil, sila nikmati, kerana Allah nak beritahu bahawa kalau kamu nikmati kepada hidup di dunia ini, kamu akan nampak lebih lagi perkara ini sampai hari kiamat. Jadi kalau kita Ustaz ya, kalau nak makan sedap, kalau boleh makan sedap sampai ke akhirat. Kan. Kalau kat sini mungkinlah ada benda yang tak boleh makan. Contohnya saya lah kan, ada benda yang saya tak boleh makan. Ada kawan saya dia tak boleh minum dia sebelum ni dia boleh minum susu. Keju ke apa ke, sekarang tak boleh. Dia kalau nak makan benda-benda tunusu tu dia kena makan ubat. Kalau tidak dia istilahnya intolerance kan. Dia tak dapat terima, akhirnya sakit perut apa sebagainya. Jadi kalau kita dah dapat dah, dia dah dapat rasa susu, keju yang sedap tersebut, tapi sekarang tak boleh, cheesecake semua tak boleh dah. Nanti di hari kiamat nanti akan ada khusus untuk orang yang beriman. Pasal kita nak kalau boleh yang sedap-sedap, cantik-cantik ni forever. Ya, kekal, bukannya hanya di dunia ini. Sebagai peringatan daripada Allah, kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Ini adalah perincian. Allah terangkan terperinci ini, ayat-ayat ini liqaumi ya'lamun. Apa maksud liqaumi ya'lamun? Pada kaum yang nak mengetahui, yang tidak mahu taklid. Kalau kaum yang taklid ni, yang suka ikut-ikut ni, dia kata mungkin tak payahlah kita makan yang bisik-bisik je. Tak payah dah makan segala-gala yang sedap-sedap contohnya. Ataupun dari segi pakaian pun, dia pakaian yang mungkin tidak cantik-cantik ya, dia nak tolak perkara tersebut. Itu satu ekstrim. Tapi satu lagi ekstrim ialah apa? Yang buka semua Ustaz ya, yang tidak menutup aurat ataupun sekadar nak berhias semata-mata. Jadi Allah kata ini perincian. Ini adalah fasal. Fasal ini lebih kurang pelajaran yang penting. Mengapa penting? Kerana
jangan diharamkan benda yang baik di dalam kehidupan, kerana itu adalah peluang kita ada preview syurga. Ya, preview syurga. Tapi orang yang taklid, akhirnya dia akan tak dapat preview syurga. Dia rasa dunia inilah segala-galanya, ataupun dia rasakan dunia ini memang amat-amat tak best, ya, tidak ceria, dan kesannya ialah dia mungkin akan menyebabkan dia bosan dan tidak dapat betul-betul berusaha menuju sampai hari kiamat. Dan Allah teruskan pada ayat yang ke-33 sekali lagi, ya, kalau katakan ada ayat 32 siapa yang haramkan, ayat 33 adalah rahsia tentang kejatuhan umat. Ustaz, ya, ada 3 perkara. Mungkin kalau minta Ustaz baca sekali lagi ayat 33 ini untuk kita tahu apakah 3 perkara tersebut. Silakan Ustaz. Insya-Allah. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما Sadaqallahul Azim. Ada 3 formula kejatuhan bagi sesuatu umat yang kita ingin lihat bersama. Selepas kita berehat, kita berjumpa kembali My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kerana sentiasa terus menerus istiqamah dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Moga-moga apa yang dicerahkan tadi oleh Ustaz Fazrul, kita memahami makna-makna ayat ini, khususnya kita memahami makna-makna kita hidup di atas kehidupan dunia ini, kerana kehidupan ini adalah sebuah perjalanan sebenarnya, perjalanan yang nak menuju satu destinasi. Maka sebaik-baik perjalanan itu pasti kena ada panduan dia. Maka inilah panduan. Dalam bab pakaian, daripada semalam lagi dah disebut tentang pakaian takwa dan sebagainya. Hari ini perhiasan pula, masya-Allah. Baik, kita nak terus pada hukum tajwid hari ini. Hari ini kita belajar hukum idgham. Salah satu daripada hukum nun mati dan juga tanwin, pecahan-pecahan dia bila berjumpa dengan huruf nun mati ni, berjumpa dengan huruf-huruf Al-Quran, huruf hijaiyah yang lain, ada 28 huruf tak termasuk alif, dia akan menjadi pecah pada 4 hukum. Setengah menamakan 5 hukum. So hari ini nak belajar hukum idgham. Hukum idgham. Apa maksud idgham? Selalu kita dengar. Idgham ni dari sudut bahasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu maksud idgham. Kita faham dari sudut bahasa tu, kita dah nampaklah gambaran. Memasukkan sesuatu dalam sesuatu. Istilahnya ialah idgham ni istilahnya ialah memasukkan huruf sukun. Huruf mati tu. Apa huruf mati? Nun matilah. Sebab kita bicarakan tentang hukum nun mati dan tanwin. So, memasukkan huruf sukun atau nun mati sama ada tanwin ataupun nun mati ke dalam huruf yang berbaris selepas itu, dan menjadilah ia seperti mana ia huruf tu bertasydid. Kita lihat slide seterusnya. Okey, huruf idgham ada berapa? Huruf idgham ada 6 yang terhimpun dalam satu rangkai kata yarmalun. Nak senang ingat. 6 ada 6. Yarmalun, lam, ra, ya, waw, mim dan nun. Ada 6 huruf. So, apabila nun sakinah ataupun nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu daripada 6 huruf idgham tadi,
maka wajib kena baca dengan idgham. Macam mana idgham? Nun itu kena masukkan ke dalam huruf selepas tu. Sama ada kalau jumpa dengan lam lah, jumpa dengan ra lah, jumpa dengan mim yang 6 tu. Maka nun tu kena baca macam mana? Memberi kesan pada nun. Ini kesan pada nun. Kesan pada nun macam mana? Bila jumpa dengan 6 huruf ini, nun itu kena masukkan ke dalam huruf selepas itu. Tengok contoh sedikit. Contoh. Okey, kita ambil 2 contoh. Tengok nun bertemu dengan waw. Okey, waw salah satu daripada huruf idgham. Yarmalun, ada waw situ kan. So bila nun jumpa dengan waw, nun itu kena masuk dalam waw. Miwal, miwal. Nun itu dah dimasuk dalam waw. Kalau jumpa dengan ya pula sebagai contoh yang kedua, liqaumin ya'lamun, liqaumin ya'lamun, masukkan dalam ya. Ini 2 contoh dulu. Nak kita kena faham konsep secara idgham secara umum dahulu. Nanti kita akan belajar pecahan-pecahan idgham. Ada idgham bila gunnah, ada ma'al gunnah, kan? Ada kadar masuk idgham pula, ada pula. Kadar masuk nun mati ke dalam tu, masuk secara total ke atau masuk secara sebahagian ke? Itu akan kita bincang satu-satu. Tak boleh semua. Nanti kita jadi pening, tak faham. Sebab kita keutamaan kita nak memahami mesej Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kembali kepada Ustaz Fas. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tentang tajwid, dan kita ingin juga Ustaz ya melihat kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Sarafa iaitu melampau ya. Iaitu apabila kita telah bincang pada ayat 31 tadi, wala tusrifu, jangan melampau ya. Dan 23 kali disebut di dalam Al-Quran. Melampau ini maksudnya benda baik Ustaz ya. Macam sarafah kan. Benda sarafah tu maksudnya apa Ustaz? Kalau dulu kat Mesir Ustaz sarafah. Tukar duit. Dia itu sarafah ke sarafah? Itu dengan sad silap saya. Sad kan. Jadi itu kita kena bezakan juga tu. Betul. Jadi sin dengan sifat kan. Silap sifat jadi sad. Jadi itu tajwid ni penting untuk kita faham. Yang kita belajar hari ini sarafa. Sarafa ini melampau, tapi sarafa maksudnya bertukar Ustaz ya. Itu yang kalau money changer tu kita panggil sarafah. Ya. Jadi sad dengan sin membawa maksud yang berbeza, dan perkataan inilah yang kita belajar pada hari ini. Dan tajwid amat penting Ustaz ya. Sebut dia berbeza, dia rasa bunyi lebih kurang sama kan, tapi ejaan berbeza membawa maksud yang berbeza. Baik. Jadi kita nak meneruskan pada hari ini, iaitu kalau tadi kita sudah pun melihat sehingga ayat yang ke-32, ayat 33 membawakan kepada kita apakah formula ataupun perkara yang perlu kita elakkan agar kita tidak jatuh ya, yang Allah nyatakan pada ayat 34. Jadi kita tengok dulu ayat 33, iaitu Allah mengharamkan yang pertama fawahish ya, perkara keji, apa yang zahir, apa yang batin. Apa maksud keji daripada luar yang kita boleh nampak ya, mungkin dari segi tidak menutup auratnya, dari segi berbuat perkara-perkara keji seperti zina, dosa-dosa besar. Tapi batin ini adalah perkara-perkara dalam kita Ustaz ya. Kadang-kadang orang tu mungkin dia baca Quran ke buat baik, tetapi dalam hatinya itu dia berfikir perkara-perkara yang tidak baik ataupun keji ya, dia membayang-bayangkan. So dua perkara ini, perkara pertama, kemudian wal ithm iaitu dosa, dan baghy ya. Kalau disimpulkan oleh Ibnu Kathir daripada pendapat Mujahid, pelbagai tabi'in daripada awal dahulu, iaitu ithm ini ada kaitan dengan diri sendiri, dosa pada diri sendiri. Wal baghy adalah dosa yang memberi kesan kepada orang lain bighairil haq, tanpa kebenaran, maksudnya tidak mengikut kepada panduan Al-Quran. Wa an tusyriku billah, dan juga mensyirikkan Allah dengan apa yang tidak diturunkan sultana, tidak ada bukti daripada Allah, tapi dia syirikkan, dia kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, cakap apa yang Allah tidak yang mereka sebenarnya tidak tahu. Jadi ada 6 kalau kita letakkan: fawahish ma zahara, fawahish batan, ithm, baghy, dan tusyrik, dan juga bercakap wa antaqulu 'ala Allah, bercakap bagi pihak Allah apa yang mereka tidak tahu. 6 perkara ini Allah kata pada ayat 34, walikulli ummatin ajal, bagi setiap umat itu ada masa ketetapannya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, kalau sebelum ini kita cakap tentang ajal ini untuk nafs Ustaz ya, untuk diri. Tapi di sini umat.
Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita nak tengok sebuah negeri, sebuah negara, sebuah tamadun itu akan naik, dia terjauh daripada 6 perkara pada ayat 33. Dan dalam konteks surah Al-A'raf turun di Mekah ini, Allah nak beritahu pada orang-orang Mekah, kamu akan hancur. Orang-orang Quraisy, kamu akan hancur. Kamu walaupun kontrol, kamu kawal Kaabah, kamu ni kaya, kamu ni berpengaruh, kamu akan hancur apabila 6 perkara ini, iaitu fawahish, berlega-lega ataupun berleluasa, perkara dosa berleluasa, bagh, iaitu baghi ini maksudnya dia melampau-lampau menyusahkan orang lain, dan juga syirik yang berlaku di Mekah itu, dan juga cakap perkara yang Allah tak cakap, ya, menipu bagi pihak Allah, yaftarun. Maka kesannya Quraisy jatuh, dan akhirnya bila Nabi ke Madinah sampai balik ke Mekah, diangkat umat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kaitan dengan kita zaman sekarang? Kalau kita nak selamatkan negara ini, tuan-tuan, kalau kita rasa macam ada negara lain yang dia buat macam-macam perkara kezaliman dan sebagainya, macam mana kita nak naik? Kita kena pastikan 6 perkara pada ayat 33 itu tidak berlaku. Dan apakah lagi cara untuk kita terus naik? Kita mengikut kepada contoh idola Rasul yang disampaikan pada ayat 35 hingga ayat 37. Mari sama-sama kita baca, Ustaz. Baik, sama-sama kita baca ayat 35 hingga 37, ya, bagaimana panduan yang seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. صدق الله. Surah Al-Azim. Gitulah bacaan daripada ayat 35 hingga 37 menyambung. Allah mulakan sekali lagi dengan panggilan Ya Bani Adam. Sekali lagi bila kita bertemu dengan Ya Bani Adam, Ustaz, ya, kita maklum bahawa sebenarnya Allah ingin kita sedar sejarah kita. Ya, apakah sejarah kita? Yang penting iaitu imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati, iaitu apabila datang, ya, sesungguhnya akan datang kepada kamu rasul-rasul daripada kalangan kamu, dia akan menceritakan, membacakan alaikum kebesaran-kebesaran Allah ini. Maka apa yang perlu kita buat? Yang pertama takwa, yang kedua kita membaiki apa kekurangan-kekurangan yang ada.
Bila bercakap tentang datang Rasul ini, kalau kita melihat kepada surah Al-Baqarah, Allah bercakap tentang bagaimana bila Nabi Adam telah turun, Allah kata Allah tawarkan hudai ataupun huda, iaitu hidayah. Siapa yang ikut tidak ada lagi, tidak akan bimbang, tidak akan sedih. Dan di dalam ayat ini pun sama juga, siapa yang didatangi Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, yang menunjukkan kebesaran Allah, maka siapa yang respon kepada Rasul ini, maksudnya respon pada hidayah ini dengan takwa dan membaiki diri, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Inilah cara bagaimana Allah ingin mengembalikan kita semula ke syurga Allah Subhanahu taala. Allah berikan kita pakaian, Allah berikan kita makanan yang cantik-cantik, yang sedap-sedap, agar kita dapat rasai preview ya apa yang berlaku di syurga. Tetapi bukan sekadar kita makan, minum, pakai cantik-cantik, bukan sekadar itu, tapi mestilah takwa dan islah sebagai asasnya. Jadi ini adalah pedoman untuk kita dapat balik kampung, Ustaz ya. Untuk balik kampung. Kita kalau kat dunia ni tak dapat balik kampung pun, Ustaz, kena tahan PKP pun kita dah merana kan. Apatah lagi kalau katakan kalau surah Al-A'raf ni kena tahan dekat border. Kan, dekat antara syurga neraka. Ada orang kata bahawa alah sekejap je. Sekejap di akhirat itu adalah macam kita lah, Ustaz ya. Tak sampai pun setahun kena tahan, yang tak sampai beberapa bulan boleh balik ni, kita rasa wah kan. Tapi di akhirat nanti masanya tak macam masa di sini. Masa kita ini tak sampai sehari pun. Kita kalau 60-70 tahun hidup, tak sampai sehari pun masa di akhirat, kerana kita bercakap tentang relativity. Mungkin tuan-tuan ada yang yang minat tentang teori relativity Einstein, bercakap tentang masa ni relatif. Dan memang pun ya, bila kita bercakap tentang alam berbeza, masanya berbeza, dan di sini Allah memberikan panduan kepada kita bagaimana untuk kita terus dapat fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Daerah apa namanya yang tidak ada takut langsung dan tidak sedih lagi. Di sini kita dapat sikit ya ketenangan, tetapi yang hakikatnya, yang mutlaknya apabila sampai ke syurga Allah. Walladzina kazzabu. Tetapi bagi siapa yang buat dua perkara. Walladzina kazzabu biayatina wastakbaru, mendustakan ayat-ayat kami dan juga sombong. Kita banyak kali berjumpa dengan perkataan kazzabu ni, Ustaz ya. Kazzabu ni mendustakan. Mengapa dia mendustakan? Pasal masalah dalam hati. Fi qulubihim marad. Hati kalau sakit ya, tidak exercise hati, iaitu tengok kebesaran Allah dalam surah Al-An'am yang kita dah belajar. Kesannya ialah kita rasakan bahawa saya lebih besar daripada apa? Daripada Allah. Ya, macam iblis lah. Tapi iblis tak cakap dia lebih besar daripada Allah. Dia kata aku lebih baik daripada Adam. Tapi sebenarnya dia sombong, istakbara. Apa maksud dia sombong? Kerana dia rasakan bahawa api lebih mulia daripada tanah. Padahal sebenarnya Allah tak pernah cakap begitu pun. Dia memperkecil-kecilkan kebenaran yang dibawakan oleh Allah. Jadi sebabnya kebenaran al-haq dalam Al-Quran ini, kalau kita dapat, kita tak buat lagi, kita minta ampun pada Allah, kita kata ya Allah, sadaqallahul azim, ini betul ya Allah. Kita tidak kazzabu, tidak menidakkan. Pasal kita rasa macam kita tak buat ataupun rasa susah, kita rasa tak payahlah kot, kan? Kerana apa? Bila kita mula menidakkan, menafikan, itu adalah penyakit hati. Dan lepas dah sakit hati, berlakulah apa yang dinamakan wastakbaru anha, sombong. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini tempat siapa? Tempat iblis. Kan? Iblis memang dia nak bawa kuncu-kuncunya, dustakan, nafikan kebenaran dan sombong. Geng saya, hum fiha khalidun. Jadi Allah menekankan pada ayat ke-37 itu bagaimana proses mendustakan dan juga sombong itu. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa yang lebih zalim lagi? Orang yang mengada-ngadakan pendustaan bagi Allah ataupun mendustakan ayat-ayatnya. Apa maksud mendustakan ataupun iftara tadi 'ala Allahi kadhiba ataupun wa kadzdzaba bi ayati. Ada dua beza. Satu ialah dia buat-buat Allah cakap. Macam ada orang cakap, Ustaz ya, dia buat-buat, dia kata Allah cakap kita kena buat gini tapi tak ada dalam Quran. Ya, ataupun Allah haramkan begini tapi tak ada dalam Quran. Ya, yang kita dah belajar tadi, mengharamkan pakai cantik, kereta cantik, Ustaz ya, rumah cantik. Dia kata tak payahlah rumah cantik, kereta cantik. Kita tak penting ke kat dunia ni, kan? Yang penting akhirat. Jangan dibuat perkataan yang Allah tak cakap.
Ya, itu yang maksud yang pertama. Ataupun yang keduanya kadzdzaba bi ayati, nampak kepada matahari kebesaran Allah ini dia mendustakan, rasa tak penting kot. Dia tengok kepada makanan, bahawa dalam surah Al-An'am kita dah belajar banyak perkara itu, tengok kepada padi, kepada jagung, pada buah kelapa. Ini kebesaran Allah. Allah boleh hidupkan daripada mati, Allah boleh mematikan daripada yang hidup. Jadi kalau kita dustakan, kita rasa macam tak penting kot, kan, makan-makan jelah, tak payah ambil pengajaran. Itu Allah kata ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab, iaitu mereka itu akan mendapat bahagian mereka daripada kitab yang tersurat. Apa maksud kitab di sini? Kitab catatan kita yang ditulis oleh Raqib Atid. Tuan-tuan baca Quran sekarang dicatat, banyak pahala dapat insya-Allah dengan niat kerana Allah. Tetapi kalau orang yang mendustakan ini, dia akan dapat dia punya azabnya. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Maka bila mereka dimatikan, malaikat bertanya. Rusuluhum di sini bukannya rasul maksudnya, rasul nabi. Ini rusulana ini adalah para malaikat yang mengambil nyawa. Mana yang kamu syirikkan? Maka apa jawapannya? Dallu anna. Mereka dah hilang. Tak ada nak cover kami, nak tolong kami. Kami bersaksi, mereka bersaksi, dan mereka itu adalah orang-orang yang kufur. Jadi Allah beritahu ayat 37 ini pasal kita tidak mahu ikut iblis. Kita ingin ikut kepada Nabi Adam sebagai Bani Adam, mengikut panduan agar bertemu kembali syurga yang kita impikan. Membawa kita kepada situasi keseluruhan apa yang ada dalam halaman ini, yang itu pakai cantik-cantik, dan jangan kita menunggang ataupun menggunakan peluang agama ini untuk menyokong kepada agenda iblis syaitan. Itu yang kanan tu menunggang agama, dan yang bawah itu ialah bercakap tentang limit, ya. Ada road tax dah mati. Road tax mati pun kita dah bergegar kalau katakan berjumpa dengan JPJ, apatah lagi kalau kita punya umat dan diri kita ada mati je. Itu sepatutnya kita kena buat persediaan dan jangan menjadi ahli dewan neraka, ya, yang menyembah kepada kerusi, tetapi kita menyembahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, yang pertama, jangan melampau ketika makan, dan yang kedua, manfaatkan perhiasan di dunia dengan iman untuk dapatkan lebih banyak lagi ganjaran di akhirat, dan kita sentiasa bersiap sedia menghadapi ajal ataupun kematian pada ayat 34. Kita doa bersama, Allah pimpin kita, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah nikmat kepada kami, ya Allah. Berikanlah perhiasan yang terbaik untuk kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau tahan nikmat ini kepada kami ini, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami untuk terus nikmat ini bersama dengan Al-Quran kalam-Mu, ya Allah. Janganlah kau tarik nikmat yang sangat hebat dan besar ini, ya Allah. Dan ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala salah silap kami ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan panduan kepada kita, sedar sejarah kita sebagai Bani Adam dengan kita selalu mengikut kepada Rasul yang membawakan ayati. Kempen inilah yang kita ingin sampaikan dalam tabung gerakan Al-Quran, agar masyarakat sedar bahawa kita ada sejarah. Sejarah kita bukan sekadar pada tahun 57 ataupun tahun 1900, tetapi seawal penciptaan manusia ada cabaran yang melanda, tetapi kalau kita jauhi 6 perkara daripada ayat 33, insya-Allah masyarakat kita akan bangkit dan terbina. Inilah yang kita ingin sampaikan. Kita bertemu lagi pada episod ulangan jam 5, jam 10 dan jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Kita bertemu My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna
My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mofas.